Baik, terima kasih Eli Iskandar. Yang pasti ini jangan cemburulah kalau anda yang berada di studio kerana saya kini berada di Tera Garden Sungai Penchala. Kalau kita dapat saksikan di sini basikal ni, ya Allah, dah lama saya tak nampak basikal ni. Zaman-zaman arwah atuk saya kat kampung lu ada sekarang ni. Okey, sebenarnya kita akan membicarakan lebih lanjut lagi mengenai apa yang berlaku di sini, mengenai kehijauan alam dengan kayu-kayu yang begitu cantik sekali. Kalau dapat disaksikan sendiri, ada kolam air, ya Allah, meriahnya. Saya rasa begitu tenang, begitu selesa sekali berada di sini. Okey, kita akan masuk ke dalam. Ayuh, jom kita saksikan sendiri antara pokok ataupun tumbuhan-tumbuhan hijau yang mampu menyegarkan anda. Tak kiralah bila anda pulang daripada bekerja, anda rasa penat, balik rumah, kalau kita tengok suasana rumah kita kat sini, rasa macam tenang sangat, macam relax sangat, mampu memberikan anda ilham, memberikan anda ketenangan bersama dengan seisi keluarga. Okey, kita akan membincangkan lebih lanjut lagi mengenai apakah yang berlaku di Tera Garden ini, dan sekarang kita akan bersama dengan pemilik Tera Garden itu sendiri, iaitu Encik Desmond Ho. Selamat pagi. Selamat pagi, Eji. Selamat pagi. Terima kasih. Tapi sebelum tu, Eji nak tanyalah Encik Desmond, berapa lama agaknya Encik Desmond mengilhamkan kawasan yang begitu cantik, indah dan permai ini? Lama tak lama lah, Eji. Kita selalu dapat ilham tu, kita duduk di bilik temenung tu, dah dapat ilham kan. Tapi saya ada satu tim, kumpulan yang kreatif dan yang bagus. So kita sama-sama kita dapatkan ilham untuk jayakan tempat ini. Dulu kita di Subang Parade kan, di sana. So kita telah pindah di sini. Waktu kita sudah dalam 8 tahun dalam bisnes ini. So bila kita pindah tu, kita ambil masa dalam agak setahun juga untuk dapatkan ilham. Itu mengenai konsep kawasan ini. Tapi bercerita pasal konsep juga lah Encik Desmond. Kalau kita saksikan dengan kayu, dengan tumbuhan-tumbuhan, ramai yang terkeliru, yang confused. Sebelum ni ada konsep Bali, ada konsep Thailand. Tapi apakah konsep yang diketengahkan sendiri oleh Tera Garden? Kita tidak boleh lari daripada kenyataan yang kita semua ini satu rumpun daripada Indonesia dan daripada Thailand. Tapi ada yang keunikan di sini adalah semua creation design di sini adalah design daripada kami sendiri. Kami tidak pergi ke Bali dan beli, atau Thailand bawa balik kontainer barang-barang daripada sana dan claim is barang kita. So seperti macam ni, Eji, tengok yang kekisi. Kekisi di sini ni English lattice, English kekisi dia corak diamond shape, pangkal. Dan kekisi Japanese pula 4 segi tepat. Tapi di sini ni kita ada corak kain plekat. Dan bukan itu saja. Sekarang sila masuk ke taman. Jom kita masuk taman. Aduh, cantiknya. Sila duduk, AJ. Boleh Ya. Alright, Cik Desmond, silakan. Ni tempat duduk AJ ni kita namakan pangkin. So selalunya kalau di English Garden tu dia garden bench. Di taman tu ada garden benches. So pangkin ini kita nak mempertengahkan juga. Inilah cara hidup. Kalau kita duduk pergi kat kampung, kita tengok bawah pokok rambutan yang redup. Selalu petani-petani tu dia balik, dia nak rehat. Dia duduk atas pangkin. Ya, betul. So kita bukan duduk atas garden bench. So kenapa kita tidak boleh mempertengahkan di kawasan bandar pun? So ini adalah interpretasi daripada Tera Garden. So macam dan kita boleh letakkan tilam-tilam, kita bersantai macam ni. Boleh relax lah. Kalau AG perempuan dan lagi. Okey, Cik Desmond, kalau kita lihat sendiri ini pangkin, ini konsep apa sebenarnya? Okey, AG, mari saya tunjuk ini lagi satu daripada creation di Tera Garden. Kita panggil kuda-kuda. So kenapa nama kuda-kuda? Sebab kita boleh duduk macam ni, ya, kita dengan minuman, ataupun kita boleh letak laptop di sini. Dia jadi satu meja working bench, ya. Dan kita dapat idea ni, AG, daripada satu hari saya dengan tim saya di kampung, I think di Terengganu, ya. Kita nampak ni makcik duduk di tepi rumahnya, di atas palang kayu macam ni, ya. Dan ada satu besi tu, dia tengah kukur kelapa. So daripada situlah inspirasinya kita datang dan kita buat sikit modification. Dan terjadilah konsep kuda-kuda ni. Okey, ini bercerita mengenai konsep kuda-kuda, konsep pangkin. Mungkin ada konsep-konsep yang lain Cik Desmond nak tunjukkan? Bukan itu saja lagi, AJ. Sebab bila kita duduk di sini,
konsep air yang menyejukkan dan nyaman Ya, betul. pun akan memberikan ketenangan dan keselesaan. Ya. Kita dapat saksikan Cik Desmond, kita ke dalam sebab saya tertarik bukan saja di satu kawasan. Kalau anda berada di sini, banyak sangat tempat-tempat dan juga kawasan-kawasan yang juga cantik. Kalau yang di sebelah kanan kita ni Cik Desmond, apa sebenarnya konsep dia? Yang ini macam pentas saja. Dan di belakangnya itu adalah konsep dapur kita. Dapur untuk tempat istirahat, makan dan minum lah. Ya, itu so kita nak keluarkan macam inilah kita boleh dapat suasana atau mempertengahkan suasana tradisi di Malaysia ni. So dan di situ pun ada kita punya conservatory yang itu more on the sciences lah. Yang kita cuba di sini kita pun ada konsep macam mana kita nak kawinkan sains dengan art. So nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Tadi Cik Desmond ada tunjukkan antara ciri-ciri, tapi adakah praktikal kalau ciri-ciri ini diselitkan di dalam unsur-unsur moden seperti rumah double story ataupun rumah apartmen itu sendiri? Memang. Tetapi kita tidak boleh bawa pangkim bulu yang besar kalau kita nak masukkan dekat rumah teres yang tamannya kecil. Itu sebab interpretasi dan kegunaan komponen-komponen ini sangat mustahak, dan macam mana kita hendak balancekan dia, macam mana hendak proportionkan dia kepada taman yang kecil atau besar. Mungkin Cik Desmond ada idea agaknya kepada mereka yang ingin mengubah suai rumah mereka kalau nak masukkan unsur-unsur elemen-elemen Neo Nusantara itu sendiri. Ya, banyak actually yang perlu dipelajari dan ditahu sebab kita industri ini masih anak-anakan lagi. So yang mustahak saya nak cakap di sini adalah biar kita plan, plan properly sebelum kita nak buat apa-apa, especially kalau tempat itu kecil. Kalau tidak nanti berserabut. Kalau kita cuma angkat barang ni, barang itu kita masuk, cuba nak tengok buku ni, magazine itu dan nampak dia cantik, cuma angkat nak masukkan saja, nanti function kawasan itu tidak terkeluar. Saya dengar kawan-kawan saya dekat studio nak ajukan sedikit persoalan. AB ada soalan ke? Okey, belum ada. Mereka begitu teruja melihat keindahan kawasan ini. Okey, kita akan kembali bersama dengan rakan setugas sebentar saja lagi, dan sebentar lagi juga kita akan kembali ke Terra Garden kerana banyak lagi yang perlu kita terokai di kawasan ini. Kita bersama dengan Ellie dan juga Avi. Silakan. Dan juga kita akan beritasan bersama AG sekali lagi yang sememangnya membuatkan saya cemburu sangat-sangat. Sebab dikelilingi flora dan fauna hijau, saya suka laman landscape ni. Tapi AJ ni boleh percaya ke suka benda-benda ni? Tanda tadi pun tak tahu pangkil tu apa ya. Saya tengah duduk bersantai ni, AB, Ellie. Tapi memang menarik, memang gembira sangatlah, rasa macam sejuk. Tenang lah. Sejuk Bagi idea kita buat studio kat sini okey juga. Oh pun boleh. Kita dah lama tak dengar perkataan permai. Permai. Tadi AJ sebut permai. Betul, memang permai. Cemburu berbenar lah kalau korang semua tak datang. Oh ya. Oh begitulah dirasai sebenarnya. Okey, silakan apa lagi yang menarik? Silakan. Okey, ada banyak lagi. Kalau tadi kita bersama dengan Encik Desmond di luar sana untuk landscape di bahagian luar, tapi sekarang ni saya sedang duduk bersantai di landscape untuk dalaman rumah. Sejauh manakah ia akan menjadi logik taman dibawa ke dalam rumah? Kita bersama dengan Encik Desmond sekali lagi. Kalau kita dapat saksikan di sini, kamera boleh tunjukkan saya sedang duduk di hadapan sungai yang begitu cantik dengan ada seekor ikan. Ikan apa ni Encik Desmond? Dulu ikan ni kecil, Haji. Kita piara-piara besar, satu hari kena sumpah jadi batu. Ikan haruan. Okey, Cik Desmond, kita ceritakan. Ini konsep sungai yang mungkin berada di dalam rumah. Macam mana, sejauh mana kesahihannya tu? Ya, Haji, selalunya macam kalau kita buat selalu outdoor living, kita keluarkan keselesaan dalam di luar. Ya, macam ni pula konsep kita terbalikkan. Macam mana kita masukkan alam semula jadi, kecantikan dan kenikmatan alam semula jadi masuk dia di dalam rumah. Okay. Dan sini Haji boleh nampak ni, kita konsep ni kita macam kita keluarkan satu sungai di Sungai Tembeling ke, sungai di Taman Negara, kita masukkan di dalam rumah. Yang konsep ni kita mesti nak ada very natural. Ya, betul. Yang pokok-pokok yang kita gunakan, saya suka gunakan pokok-pokok tempatan ya, pokok macam ni, daun pandan pun ada yang masuk air. So kita bayangkan kita boleh duduk di sini. Kita bersantai dan ada bunyi air, ya tak? So itu baru kita boleh dapatkan ketenangan dan juga kenikmatan. Macam inilah kita relationship kita
Okey. Cik Desmond akan jelaskan kepada kita, jom kita masuk ke dalam terus, mengenai Eco Station. Kita akan saksikan sendiri sebelum Eco Station ini dihias dan akan buat demonstrasi agaknya. Silakan Cik Desmond. Selalunya AG macam ni, di dalam office kita selalu office selalu udara dia aircon semua ya, udara dia tidak berapa selesa. So di sini kita boleh macam mana kita nak masukkan pokok-pokok di dalam rumah. Saya tengok cepat ni. Okey, silakan dengan pantas Cik Desmond, maklumlah. Kita masukkan sini untuk nak kalis air. Okey. Dan secara tidak langsungnya, jika anda memasukkan tumbuhan-tumbuhan hidup di dalam rumah, pastinya akan kembali membuatkan anda segar, kerana mereka ataupun tumbuhan-tumbuhan ini akan memberikan oksigen kepada anda dan anda akan rasa selesa, nyaman. Ini akan dilakukan oleh Cik Desmond. Bukan saja sesuai di pejabat, tapi saya rasa sesuai jika kita letakkan di satu sudut di dalam rumah itu sendiri. Tapi pastikanlah Pokok gaharu. pokok gaharu Ya. Sudah gaharu candana pula. Inilah pokok gaharu. Okey. Susah tak Cik Desmond untuk membuat tumbuhan di dalam rumah ni? Tengok sudah transformasinya. Yang ini pula kacip Fatimah. Oh, ini Kacik Fatimah. Untuk transformasi memang mudah, tapi untuk mencari tumbuhan-tumbuhan ini, adakah ia menjadi satu kesukaran? Tidak. Banyak sekarang ada banyak garden center dan yang kita boleh dapat pokok-pokok dan di frame juga kita boleh dapat. Okey. Alright. Cik Desmond sedang mengubah suai sebenarnya secara simple je, tak sampai seminit pun dah boleh selesaikan pembasuaian ini. Kita boleh tengok sekarang macam manakah transformasi tempat ini, dan sini kita boleh. Okey, ada lagi pengubahsuaian. Yang ini periuk kera. Periuk kera adalah sejenis pokok unik daripada Malaysia. Carnivorous plant. Kita Okey. gantungkan sini. Konsep-konsep ini semua juga tumbuhan-tumbuhan yang di apa kata orang ni, ditransformasi. Ini semua adalah berasal dari negara kita Malaysia. Juga bahan-bahan semua idea dari negara kita Malaysia. Dan penjagaan dia pun senang juga. Kita cuma taruh sedikit air dan di situ pula kita pun boleh dapat banyak tip. Saya ada satu kolom di Berita Mingguan, tiap-tiap 2 minggu sekali di hias laman, dan penonton-penonton orang ramai boleh dapat banyak lagi informasi macam mana nak masukkan kecantikan atau keunikan ni apa alam semula jadi ke dalam rumah. Okey, kita akan bersama dengan Cik Desmond sekali lagi. Ada lagi kita akan bersama dengan anda untuk mengetahui keadaan di Terra Garden ini. Kita akan bersama dengan Ellie. Silakan Ellie. Sekarang ni kita nak bersama dengan AG sekali lagi. Ya. Silakan AG. Okey, yang pasti kami masih lagi berada di Terra Garden, tapi sekarang ni Terra Garden Biotech. AG berada di dalam makmal tisu culture tanaman. Alright, kita bersama dengan Encik Hassan untuk membincangkan secara ringkas apakah yang ada ataupun macam manakah perkembangan mengenai makmal tisu culture ni. Kita dalam mencuburi bidang tanaman hiasan di Terra Garden, kita juga telah mencubur dalam bidang biotech, tisu culture tanaman. Di sini adalah makmal kita di mana kita membiak benih tanaman, jenis-jenis spesies daripada hutan ataupun tanaman hiasan. Contohnya ini makmal kita, keunikan dia ialah ia mudah alih dan boleh dibawa ke mana yang diperlukan. Di sini juga kita punya design ni, reka cipta kita telah di patent dan sini pintu masuknya. Okey, kita masuk ke dalam. Ayo kita saksikan sendiri bagaimana agaknya proses. Ini merupakan makmal yang buat pertama kali saya masuk untuk makmal tisu culture tanaman ni. Mungkin Cik Hassan boleh jelaskan secara terperinci. Bak kata Cik Hassan tadi seumpama bayi yang baru dilahirkan tanaman ni. Betul. Okey, di sini kita sediakan tempat media tanaman itu. Di sini ada bahan-bahan kimia termasuk vitamin dan hormon dan macam-macam bahan. Kita juga ada bahan rahsia yang kita gunakan untuk menambah daya tahan tanaman tersebut. Contohnya kita akan gunakan balang. Kalau kita pakai balang ni, kita akan campur bahan-bahan itu bersama sejenis agar-agar dan masukkan dalam sini dan dipanaskan. Setelah itu kita boleh sediakan dia seperti begini ya. Dan
di sebelah sana kita akan potong tisunya, bahan tanaman itu seperti ini. Dan di bahagian dalam lagi saya boleh tunjuk di mana kita perkembangkan atau membiak dia sehingga tumbuhan seperti ini. Ya, ini contoh ini pokok pisang. Ini pokok pisang. Ah, Okey. Sebenarnya tujuan dia adalah untuk apa je Hasan? Tujuan mereka tumbuhan-tumbuhan ini. untuk membuat pembibitan atau pembiakan dalam kondisi yang tanpa kuman. Ya. Ini untuk menambah daya tahan penyakit yang terdapat di luar lah. Maknanya selepas ini adakah tumbuhan ini akan kekal di sini atau bagaimana? Selepas ini apabila contoh seperti ini dah cukup besar, kita akan keluarkan di luar dan gantikan media ini dengan tanah. Okey. Jadi itulah dia antara proses-proses bagaimana tumbuhan ini dihasilkan, dijaga agar ianya tidak diganggu oleh kuman-kuman, agar bila ditanam di tanaman nanti tumbuhan ini mampu untuk mengawal dan juga menghalang daripada kuman-kuman menyerang mereka. Betul je Hasan? Betul. Okey. Okey. Dan selepas itu tanaman yang kita buat di luar itu akan dijaga rapi sebab seperti seolah-olah bayi yang baru cerai susu So kerana di dalam makmal dia kita jaga dia seperti bayi lah. Dan selepas itu tujuan kita buat begitu adalah juga untuk conservation program, untuk reforestation, di mana kita bukan sahaja ambil bahan, contohnya untuk tanaman hiasan kita banyak ambil bahan daripada alam sekitar. Dengan cara ini kita dapat beri balik kepada alam sekitar. Okey, boleh tak Cik Hasan berikan contoh tanaman yang telah pun dihasilkan? Contoh tanaman di luar. Saya perlu keluar untuk. Ini antara pokok-pokok yang ada. Kalau yang ini sama juga masih dalam balang, tapi ini satu proses sebelum dia keluar ke tanaman di luar lah. Contoh yang ini pokok periuk kera, okey. Yang ini pokok pisang, okey. Dan ini pokok orkid. Kita ada juga lain-lain seperti pokok gaharu, pokok kacip Fatimah, tongkat ali, dan sebagainya lah. Oi, macam-macam lagi. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cik Hasan. Yang pasti anda di luar sana juga boleh datang sekali lagi di Terra Garden di Sungai Penchala ini untuk saksikan sendiri kecantikan landscape di dalam dan juga di luar rumah. Okey, kita kembali bersama Ellie dan juga AB yang berada di Sri Pentas. Terima kasih Cik Hasan. Silakan.